Assalamualaikum pada murid-murid semua. Hari ini kita akan sambung lagi mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 6 bidang sirah dan kita teruskan dengan pelajaran yang ke-17 yang telah kita mulakan iaitu Hajjatul Wada'. Seperti yang telah kita beritahu sebelum ini, Hajjatul Wada' ialah peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji satu-satunya ibadah haji yang telah baginda laksanakan dan itulah yang pertama dan itulah yang terakhir. Jadi disebutkan Hajjatul Wada' bermaksud ibadah haji yang terakhir yang dilakukan oleh baginda. Baik, dalam peristiwa Hajjatul Wada' kita telah pun belajar latar belakangnya iaitu tarikh berlakunya, kemudian berapa ramai jemaah umat Islam yang mengikut baginda. Kemudian kita juga telah mempelajari apakah kronologi ataupun timeline yang berlaku sepanjang peristiwa tersebut. Dan hari ini kita akan fokus pula kepada satu agenda yang sangat penting dalam atur cara Hajjatul Wada'. Seperti yang para murid semua sudah maklum, salah satu atur cara penting dalam ibadah haji ialah berwukuf di Arafah, iaitu umat Islam akan berada di Padang Arafah. Padang Arafah yang begitu luas, yang gersang, yang mana kebiasaannya dilaksanakan pada waktu matahari yang begitu terik, iaitu pada waktu zuhur. Jadi para jemaah haji perlu berada di padang tersebut beribu-ribu orang. Kalau hari ini mungkin berjuta orang yang akan berada di situ untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keberadaan umat Islam yang ramai di padang Arafah itu seolah-olah menggambarkan satu hari nanti kita akan dihimpunkan di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salah satu agenda penting dalam aktiviti ataupun atur cara berwukuf di Arafah ialah adanya khutbah. Ya, dalam peristiwa Hajjatul Wada', Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan khutbah yang dinamakan juga sebagai khutbah akhir ataupun khutbah perpisahan kerana itu merupakan khutbah yang terakhir yang Nabi sampaikan di dalam ibadah haji. Baik. Dan perkara penting yang perlu kita tahu dalam khutbah tersebut ada diringkaskan di dalam buku teks pada muka surat 159. Jadi mari sama-sama kita analisa, kita rungkaikan apakah isi-isi penting yang terdapat di dalam khutbah terakhir baginda. Baik, ringkasan khutbah akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khutbah ini bermaksud ucapan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang sama seperti mana khutbah dalam solat Jumaat. Ketika sebelum mendirikan solat fardu Jumaat akan ada imam yang naik di atas mimbar tempat yang tinggi untuk menyampaikan khutbah. Itulah juga berlaku pada ketika Hajjatul Wada'. Nabi Muhammad mengingatkan umat Islam tentang beberapa perkara. Jadi dalam khutbah akhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan beberapa peringatan dan pesanan yang sangat penting yang perlu kita pegang sungguh-sungguh dan sampaikan kepada yang lain. Antaranya, tanggungjawab mengeratkan persaudaraan sesama Islam. Yang pertama sekali, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita supaya jangan memutuskan hubungan persaudaraan sesama orang Islam. Malah kita perlu eratkan lagi persaudaraan. Ini bermakna tidak bolehlah kita bergaduh, bertelingkah, kita bergaduh sesama orang-orang Islam. Tidak, itu bukan perkara yang dituntut. Bahkan ia sangat dibenci oleh Allah. Yang kedua, amalan jahiliyah hendaklah dihapuskan sama sekali dalam masyarakat Islam seperti mementingkan perkauman. Baik, amalan jahiliyah yang telah pun ada pada orang-orang masyarakat dahulu seperti berzina, kemudian menanam anak ataupun membuang anak perempuan hidup-hidup, kemudian ada meminum arak, merompak, melakukan perkara-perkara maksiat. Jadi termasuklah mementingkan perkauman.
Kaum ini dengan kaum ini, kaum satu lagi dengan kaum satu lagi. Jadi berlaku di situ perpecahan. Sedangkan agama sama, tapi melakukan perbezaan di antara kaum itu adalah perkara yang dilarang. Yang ketiga, bersikap dan berlaku baik serta menunaikan hak kepada kaum wanita. Nampak tu, Nabi Muhammad SAW juga berpesan kepada umat Islam supaya lindung dan sempurnakan hak-hak orang perempuan. Yang keempat, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidup. Maksudnya, kita sebagai orang Islam perlu menghayati dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan juga As-Sunnah, iaitu hadis ataupun gaya hidup yang telah diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, wajib mentaati pemimpin selagi mana tidak melanggar syarak. Selagi pemimpin itu tidak suruh kita buat benda yang dosa, selagi itu kita kena taat kepada dia. Dan yang keenam, mendirikan solat fardu 5 waktu, berpuasa, menunaikan zakat dan haji. Dan yang terakhir, menjauhi riya, menjauhi riba, kerana riba adalah haram. Yang terakhir sekali, Nabi, antara pesanan baginda ialah jangan melakukan urusan riba. Riba ini apa dia? Riba ini ialah kita perbuatan menindas orang-orang yang terdesak. Contohnya, bila kita memberi pinjam kepada rakan kita yang memerlukan duit, lalu kita memberikan syarat kepadanya, aku bagi pinjam 10,000, engkau kena pulangkan nanti sebanyak 20,000. Jadi itu adalah yang disebut sebagai riba dan ia adalah haram. Jadi murid-murid, inilah sebahagian daripada isi kandungan khutbah akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berpegang teguhlah dengan pesanan baginda, nescaya kita akan selamat di dunia dan bahagia di akhirat.